Ya, alhamdulillah kita kembali lagi awal dan seperti yang kami janjikan kepada base kita semua, kita akan membawakan segmen seterusnya, segmen tazkirah. Dan hari ini bertepatan dengan perjumpaan kita, pertemuan kita hari ini. Hari ini ada penonton 5 hari bulan Januari, masih awal lagi di awal tahun, di minggu pertama tahun 2023. Tadi sering membicarakan mengenai dengan azam baru dan sebagainya. Betul. Dan untuk itu kami akan membawakan segmen yang memang cukup bertepatan. Topik yang kita bawakan hari ini di segmen tazkirah. Topik yang akan kita sama-sama bincangkan, sama-sama kita ni berigakan kepada Auda semua penonton sampai pagi hari ini ialah mengenai dengan merealisasikan azam baharu. Dengan itu kami bawakan seorang narasumber yang memang saya ternanti-nantikan pengisian beliau. Kita bawakan Ustazah Siti Juhaidah binti Haji Bujang, merupakan pegawai agama dalam segmen tazkirah pada kali ini. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Manis kita berdua hari ini, cantik. Alhamdulillah. Ini sebenarnya rezeki pertemuan ya Ustazah. Di awal tahun, di minggu pertama tahun 2022 di bulan Januari ini. 2023. Jadi 2023 ini move on. Ini move on hari ini kita akan bercerita mengenai move on dan bercerita mengenai azam baharu. Memang bertepatan sekali dengan topik kita ni hari ini, merealisasikan azam baharu. Jadi kami di Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Siti Juhaidah kerana menyerikan lagi Rampai Pagi hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, Nadira mungkin boleh dimulakan dengan sesi mungkin wawancara dalam kita. merealisasikan azam baharu ini ada mukadimahnya Ustazah. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih ya Nadira dan Dini dan para penonton yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita ni di tahun yang baru, tahun 2023, yang mana menjelang tahun baru sudah pasti kita ni ada azam yang baru. Kadang-kadang ada juga azam yang baru, tapi azam yang lama tapi kita ni bawakan lagi di tahun yang baru kerana belum tercapai. Jadi untuk itu inilah sebenarnya merealisasikan azam baru, bukan saja azam baru sebenarnya, azam kita ni yang tahun lepas satu, tahun-tahun yang terdahulu yang belum tercapai, insya-Allah mudah-mudahan pada tahun ini kita ni dapat merealisasikannya, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi untuk itu mungkin kita ni setiap tahun memang kita ni ada azam baru. Kita ni kalau ditanyakan setiap orang apa azam baru, apa azam baru kita tahun ini, biasanya orang akan cakap I want to be a better person. To be a better person yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi inilah sebenarnya yang mana agama Islam pun menuntut kita ni untuk menjadi yang lebih baik dan terus yang terbaik. Artinya kita ni itu bukannya semakin mundur ataupun semakin lemah, tapi kita ni menjadi orang yang lebih baik, yang mana kalau kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dahulunya kita ni lalai, selalu akhir waktu sembahyangnya, tapi di azam baru ni kita ni memasang niat. Niat kita ni itu penting. Kenapa ia penting? Kerana setiap perbuatan itu bergantung kepada niat kita ni. Jadinya niat itu penting kerana kita ni kan sembahyang itu kita ni berazam, kalau boleh tahun ni aku berazam untuk sembahyang pada awal waktunya, kerana kita ni tahu fadilatnya bagi orang yang sembahyang pada awal waktunya. Jadi inilah sepatutnya kita ni perbaiki diri kita ni. Kalau dulu jarang-jarang kan sembahyang, kadang-kadang 4 waktu saja, subuhnya tinggal. Tapi ia tadi pada tahun yang baru ini kita ni berazam untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi muslimah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia. Sebenarnya memang azam semua orang ni Din, ya. Kita ingin menjadi seorang yang lebih baik ni orang. Tapi nyorong Ustazah setiap tahun kadang ada saja azam itu yang tercapai. Mungkin dapat Ustazah kongsikan kenapa ni azam-azam ini tercapai? Okey, alhamdulillah. Okey, kenapa azaman ini tercapai ya? Kadang-kadang kerana kita ni juga sendiri sebenarnya. Kadang-kadang kita ni kalau sembahyang itu kadang-kadang kita ni kan menyalahkan syaitan, tapi bukan sebenarnya. Kemahuan diri kita ni itu penting. Kita ni punya ketekadan
tekadnya kita ni untuk melakukan sesuatu perkara itu. Kadang-kadang juga kita ni lalai, terlalai dengan duniawi. Itu memang azam kita ni itu kalau boleh kita ni mesti kita ni very firm. Mesti kita ni kuatkan hati juga. Kuatkan hati. Kerana kalau kita ni berazam saja, hanya di mulut, berazam ni, tapi melakukannya tapi perbuatannya tidak ada. So action itu penting sebenarnya. Patutnya memanglah kalau dalam innamal a'malu binniyat tadi itu setiap perbuatan bergantung kepada niat. Memang niat kita itu sudah ada ganjarannya. Yang penting niatnya itu yang baik. Yang mana kalau kita ni lakukan lagi, kita ni buat lagi yang kita ni niatkan itu, yang niat yang baik itu, maka lagi besar lagi ganjarannya. Jadi untuk itu sebenarnya azam ni macam-macam. Bukan hanya setakat ibadah kan. Kadang-kadang juga mengenai dengan menurunkan berat badan. Kita ni kan mau menjadi orang yang menepati masa. Atau tu azam kita ni yang baru yang sepatutnya kita ni apply dalam kehidupan kita ni seharian. Alhamdulillah, itu dia mukadimah daripada Ustazah Siti Juhaidah dan juga telah dikongsikan kepentingan niatnya dalam usaha kita ni dalam melakukan memformulasi azam kita ni. Yang paling penting ialah niat yang betul, yang tulus. Dan juga sudah dikongsikan tadi di antara sebab-sebab mengapa mungkin azam ini tercapai. Kalau mungkin boleh diajukan kepada Ustazah, mungkin boleh dikongsikan dari segi pengamatan ataupun mungkin daripada pengalaman Ustazah sendiri, mungkin cara-cara ataupun tips-tips barangkali yang boleh kita lakukan dalam usaha kita ni mencuba untuk merealisasikan azam itu. Silakan Ustazah. Okey, alhamdulillah, terima kasih Dini. Okey, untuk tips-tipsnya untuk merealisasikan azam kita ni itu yang baru itu, so yang first kali memang juga betulkan niat kita ni. Bangun tidur, kita ni bangun tidur, luruskan niat kita ni. Yang penting niat kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu baru kita ni aimkan goal kita ni tu, matlamat kita ni tu. Selepas satu lagi kita ni punya tips-tips satu. Kita ni kalau boleh kita ni tulis. Tampal dinding bilik tidur tadi supaya azam kita ni tu kita ni nampak lihat. So kita ni tahu hari-hari kita ni lihat, kita ni baca setiap hari, buka mata terus nampak azam kita ni. So matlamat kita ni tu kita ni akan lebih tercapai, mudah-mudahan tercapai. Kerana kita ni sudah selalu bermotivasikan diri kita ni. So seterusnya lagi mengenai dengan tips-tipsnya. Kalau boleh kita ni tulis tadi tu, lepas tu kita ni ceritakan orang sekeliling kita ni. Maksudnya orang yang dipercayai. Macam kalau kita ni ada suami, ada isteri, ada indong kita ni, kawan karib kita ni, bagi tahu habis tu orang azamku tahun ni kan turunkan berat badan. So mereka akan mendoakan kita ni, insya-Allah. Diorang akan menyokong kita ni. Kadang-kadang kalau orang yang kita ni dah rapat, mungkin mereka akan merendahkan kita ni. Tapi jangan, kita ni cuba naikkan semangat kita ni untuk sentiasa bersemangat untuk merealisasikan azam kita ni itu, indah kira yang barukah, yang lamakah, yang belum tercapai, dengan cara banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta sokongan daripada orang di sekeliling kita ni, insya-Allah. Dan juga Ustazah, kalau menyentuh mengenai dengan azam terutama sekali dalam ibadah ni Ustazah. Apa tu orang kalau dalam bahasa Inggerisnya correct me if I'm wrong. Tapi betul ke Indah tu katanya kalau syaitan sendiri tugasnya hanya membisik. Tapi kita ni yang melakukan tindakan itu. Betul. Syaitan hanya membisik, lambat-lambatkanlah solat. Tapi kita ni yang melakukan tindakan itu. Akhirnya betul. Nanti syaitan akan beritahu saya hanya berbisik. Bukannya menyuruh pun macam tu. Jadi bagaimana ni caranya untuk menguatkan hati agar tercapai azam-azam terutama sekali yang berkaitan dengan ibadah ni? Okey. Dengan bisikan syaitan tadi itu memang masa di hari akhirat nanti semasa hari pembalasan syaitan akan lepas tangan tu. Sebabnya pilihan itu sebenarnya kita ni sebenarnya yang memilih. So jadinya itulah caranya, banyak-banyakkan beristighfar, berta'awuz, tahu kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila masa kita ni itu terasa lalai, selalu lupa. Jadi time itu kita ni banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan cara mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. So jadinya dengan hasutan syaitan itu
Dengan kita ni banyakkan berzikir, beristighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Jadi cara itu tadi boleh menepis. Dan juga kalau boleh saya kongsikan doa ni yang mana doa ni memang famous juga, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu dan mensyukuri nikmatmu dan dalam memperbaiki amalanku, perbuatanku. Jadi kalau kita ni dalam beribadah, kita ni berazam untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. So kita ni banyak-banyaklah berdoa dengan doa ni. Minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana cabaran itu tetap ada. Bukan saja syaitan saja sebenarnya. Tetapi orang di sekeliling kita ni mudah kita ni kan terpengaruh. Itulah. Rasanya kalau kita bercakap mengenai dengan pengaruh, selain daripada pengaruh pada rakan sekeliling kita ni, environment sekeliling kita ni, dalam pada kita ni menjalani kehidupan dalam fasa normal baharu ni, semuanya melandaskan teknologi, maklumat dan sebagainya, penggunaan internet. Jadi banyak saja sebenarnya mempengaruhi kita ni punya tindak tanduk kita dan sebagainya. Saya sebenarnya Ustazah memang tertarik sekali Nadira apabila Ustazah tadi mengongsikan salah satu tips yang boleh dikongsikan ada penonton ialah apabila untuk kita ni merealisasikan azam kita ni ataupun impian kita ni ialah dengan menulisnya. Dan kemudian ditampalkan lagi. Ini sebenarnya terkenang semasa saya belajar dulu, sama saja Nadira yang saya praktikkan. Ditulis azam itu selepas 3 tahun kerang belajar yang semua. Yang saya ingat juga ada lagi gambar orang menerima ijazah diambil saya daripada internet, ditampal di sana, jadikan sebagai satu motivasi diri. Jadi sentiasa akan teringat, okay, one day that will be me. Sentiasa tu dinampak. Kalau akan tidur ke bangun pagi, okay, I want to achieve that. That will be me in 3 years time. Jadi sesuatu yang rasanya praktikal, yang mudah untuk dilakukan dan juga sering untuk mengingatkan diri kita ni sendiri ya. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh ditanyakan lagi kepada Ustazah, bercerita mengenai dengan azam. Saya juga mengenali rakan-rakan yang indah berapa percaya mengenai dengan azam. Katanya daripada tabah azamnya tetap tahun sama aja kerja ni nya. Ku azam 10 azam ku pun satu pun ada ku capainya. Sama saja. So kalau pandangan Ustazah sendiri, kepentingan kita ni mencipta azam ni atau itulah mungkin daripada pengamatan Ustazah, silakan. Okey, terima kasih ya Dini. Okey. Alhamdulillah memang kalau kita ni memang ada orang macam itunya katanya jangan terbazam setiap tahun pun sama saja. Tapi ia tentu sebenarnya dalam kita ni mencipta azam itu pastikan ianya realistik. Betul. Yes. Pastikan ianya realistik kerana kalau indah realistik, memang sukar untuk kita ni mencapai. Kalau azam kita ni setinggi langit, macam mana kita ni akan mencapai? Gugurnya sakit Ustazah. Gugurnya sakit. Dan juga mungkin indah tercapai, langsung indah tercapai. Jadi untuk itu, memang pastikan yang kita ni punya azam itu yang kita ni mampu untuk lakukan. Biar dulu sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Perlahan-perlahan. Memang kalau kita ni kan, contoh saja. Kita ni bukan hafizah. Kan menghafal Al-Quran 30 juzuk dalam masa sebulan. Subhanallah. Kalau dapat dicapai, tidak pulang mustahil. Tapi untuk kita ni, saya mengakulah juga yang biasa-biasa ni. Untuk 30 juzuk selama sebulan tu rasanya amat susah. Menghafalnya bukannya membaca. Membaca mungkin boleh. Jadi itulah sebenarnya kita ni ukur kemampuan kita ni sendiri. Jadinya sebenarnya bagus berazam ni supaya untuk kita ni itu semakin bersemangat, semakin bermotivasi untuk ke arah yang lebih baik. Jadi bukan pulang Indah kan setuju dengan cakap tadi itu, tapi memang kita ni perlukan motivasi. Kita ni mau kebaikan untuk diri kita ni dan juga orang di sekeliling kita ni. Saya teringat dengan perkongsian Dini sendiri dalam kita mencipta azam ada akronimnya SMART. Dan R itulah realistik kan? Seperti yang dikongsikan Ustazah, pastikan azam kita ni itu realistik dan dapat dicapai. Sebelum kita ni berpisah Ustazah, ada keindahan ni ringkasan ataupun kata-kata terakhir untuk penonton kita? Alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru dan mudah-mudahan dengan tahun baru ini kita ni semua ke arah yang lebih baik. Yang mana kita ni menjadi orang yang lebih soleh dan solehah. Yang mana yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan datangnya tahun baru ini sebenarnya menunjukkan bahawa ajal kita ni pun semakin dekat. Jadi untuk itu mari kita ni sama-sama banyak-banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahanlah kita ni berjaya dalam apa jua semua
hajat kita ni, azam kita ni yang baru tu mudah-mudahan kita ni tercapai. Yang lama tu pun juga insya-Allah mudah-mudahan kita ni dapat pada tahun ini juga. Amin, insya-Allah kita sama-sama berdoa ya agar apapun azam yang kita sematkan pada tahun ini akan terlaksana dengan baik jua. Kami di Rampai Pagi tidak lupa Ustazah, ini ucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Ustazah datang kemari berkongsi berkenaan dengan merealisasikan azam baru. Selamat tahun baru kami ucapkan Ustazah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.